Sekarang ini kita sedang berdepan dengan badai dulu sedikit. Pandemik sendiri yang dianggap satu malapetaka kepada rakyat. Datuk Seri sendiri sebagai Presiden Parti Ahli Parlimen, Datuk Seri melihat pengurusan COVID ini di tahap yang bagaimana berada sekarang? Kes semakin hari semakin bertambah. Saya pernah menyatakan ketika ada perbincangan secara maya, semua presiden parti yang meminjamkan ahli-ahli parlimennya untuk mendukung kerajaan Perikatan Nasional. Saya telah menyatakan ketika itu bahawa terdapat negara-negara yang telah COVID free, maknanya telah bebas. Ya. Terdapat juga negara-negara yang kita anggap jumlah COVID, mangsa COVID itu telah berkurangan. Sekarang ni orang tidak lagi bercerita tentang berapa banyak angka itu meningkat atau menurun. Orang melihat berapa banyak vaksin ini telah diberikan kepada rakyat. Ya, kita lihat melalui media multinasional, media antarabangsa, setiap kali dilaporkan negara yang namanya negara itu telah sekian-sekian banyak melakukan vaksin. Berapa peratus daripada seluruh jumlah penduduk negara itu telah divaksinasikan. Tidak lagi bercerita tentang bahawa pengurusan masih dilakukan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada frontliners, ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan dan tentunya semua pihak yang telah menjalankan tugas-tugas yang cukup baik. Tetapi soalannya, rakyat masih bertanya, kenapa dengan adanya PKPP, PKPB, apatah lagi dengan adanya darurat, jumlah makin meningkat. Artinya, kita kurang berjaya di dalam bukan saja menguruskan soal pandemik atau wabak COVID-19 ini, tetapi bagi saya, kita menggunakan alasan pandemik ini untuk melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang dikatakan sebagai norma baru berlaku di negara kita dalam bentuk yang berbeza sekarang. Itu untuk saya ada yang kata kita menjelang tahun 2020 ni kita nak jadi negara maju. Tapi akhirnya COVID yang datang. Kita harus melihat fokus ketika Malaysia mahu disasarkan sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. Ya. Dan ketika itu kita mempunyai anggaran pertumbuhan ekonomi pada kadar purata 8%. Ya, tetapi sesuatu yang amat luar biasa telah berlaku pada tahun 2018 dan hasilnya kita lihat walaupun seseorang itu telah diberikan amanah oleh Allah Ta'ala selama 22 tahun menjadi Perdana Menteri dan ditakdirkan menjadi Perdana Menteri kali yang kedua selama 22 bulan. Tapi beliau, Allah Ta'ala telah memberikan peluang untuk melihat sendiri sama ada kejayaan atau kebejatan ataupun kerosakan yang telah berlaku akhirnya matlamat wawasan 2020 itu tidak tercapai. Saya tidak meletakkan salah ini hanya kepada seseorang atau kepada sesuatu organisasi, tetapi ini adalah soal yang pada khidmat saya tentunya ada hikmah yang berlaku. Tentu ada blessing in disguise yang kita sedang hadapi sekarang ini. Maka saya beranggapan ini bukan hanya tanggungjawab kerajaan. Kita sebagai rakyat juga harus bertanggungjawab untuk bersama-sama mendukung usaha kerajaan. Namun pada waktu yang sama, kerajaan yang bertanggungjawab harus bukan hanya mengambil kepedulian terhadap permasalahan rakyat, tetapi pada waktu yang sama jangan dianggap bahawa kerajaan yang ada adalah kerajaan yang hanya menangani permasalahan COVID. Dari segi ekonomi pun terjurus ke arah itu, dari segi pembelajaran, pendidikan pun ke arah itu. Jadi semuanya seolah-olah COVID related issues. Dan tentunya kita sebagai rakyat mahu melihat
apakah program jangka panjang dan jangka sederhana untuk pasca COVID. Dan rakyat tidak perlu lagi didendangkan dengan perkara-perkara bahawa kita adalah negara yang terbaik yang telah menguruskan pandemik ini, tetapi hasilnya diketahui oleh semua, keadaannya berbeza dan tentulah perkara ini menjadi tanggungjawab semua, dan saya di sini bukan sebagai pembangkang tetapi sebagai ahli parlimen yang menganggotai kerajaan, tetapi sebagai sebuah negara yang demokratik tentunya tidak salah kalau kita melakukan muhasabah ataupun self criticism kepada diri saya dan kepada siapa saja yang jadi pemimpin ataupun jemaah kepimpinan di negara ini. Ya. Baik. Datuk Seri bercakap tadi tentang PKP. Rakyat di luar bercakap mereka patuh ikut SOP yang ditetapkan apa semua. Tapi rakyat terus terbeban dengan peraturan-peraturan sehingga lahir darurat yang terus membeban mereka. Ya, saya dapat merasai nadi rakyat ini sekali lagi. Kerana saya berada di bawah. Artinya rakyat berterus terang dengan kita, menceritakan perkara yang benar. Ketika seseorang itu, apatah lagi saya berada di satu kedudukan, mungkin mereka takut atau mereka mungkin terlalu rasa hormat dan tidak menceritakan perkara yang sebenar. Jadi dalam keadaan itu, bebanan rakyat ni bukan hanya kepada mereka yang berada di luar bandar. Kemiskinan bandar, kita harus juga melihat bagaimana soal bracket pendapatan atau income bracket di kalangan rakyat, bukan hanya yang berada dalam kumpulan B40. Kita lihat juga kumpulan yang M40 pun telah masuk ke bracket atau ke kategori B40 sekarang ni. Ya, kita dapati dulu ada alternatif untuk membawa kenderaan sendiri, ya, e-hailing, Grab dan sebagainya. Ya, ketika poket ataupun purchasing power masih ada di kalangan rakyat, maka mereka yang memilih kerja alternatif ini memperoleh pendapatan dalam bracket tertentu. Ya, tetapi apabila purchasing power atau wang tidak ada lagi dalam poket, tidak ada yang pergi naik Grab atau naik e-hailing. Ya, begitu juga yang menjadikan alternatif pendapatan keluarga membuka gerai, tapi masalahnya sekarang lebih banyak gerai daripada orang yang datang ke gerai. Ya, walaupun beberapa tindakan dilakukan untuk take away atau tapau makanan-makanan ini, tapi saya menerima rungutan daripada peniaga-peniaga gerai dan restoran-restoran kecil bahawa pendapatan mereka hilang hampir 90%. Ya. Dan ini adalah denyut nadi rakyat yang harus diketahui, dan itulah sebabnya di dalam sosial media saya memakikan perkara itu, bukan membangkang tetapi menyuarakan nadi rakyat terhadap apa permasalahan yang mereka hadapi.